السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. آمين اللهم آمين. أما بعد، إخوان وأخوات أعزكم الله. Alhamdulillah, kita boleh duduk dalam taman-taman ilmu. Mari kita dengar satu hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Kata dia, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita rajulun ya'malu al-'amal min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi, qala tilka 'ajilu bushra al-mu'min. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Dzar radhiyallahu an kata dia, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ara'aita rajulu ya'malu al-'amal min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi. Ada satu orang dia buat baik, dia buat amal khair. Setiap kali dia buat amal baik, ada orang puji dia. Setiap kali dia buat baik, ada orang menceritakan kebaikan dia. Bila dia buat baik, adalah kebaikan dia buat itu akan diangkat, akan menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin. Jadi sahabat menjadi muskil. Kalau kita buat baik, lepas tu orang puji kebaikan kita ini, bagus tak bagus? Cara tu bagus tak bagus? Selalu yang kita tahu, kalau kanan buat baik, kiri tak tahu. Selalu yang kita tahu, kalau kita buat baik, kita sembunyikan kebaikan. Macam kita buat jahat, kita sembunyikan kejahatan. Tapi rajul ini ya'malul 'amal minal khair, dia buat baik. Lepas dia buat baik, yahmaduhu an-nasu 'alaihi, orang puji dia. Dia bukan mati, dia duduk ada lagi. Ini macam mana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab kepada para sahabat. Nabi kata, tilka 'ajilu busyral mu'min. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi jawab, Nabi kata, tilka 'ajilu busyral mu'min. Itulah satu jenis kegembiraan yang Allah beri pada orang mukmin sebelum bertemu di hari akhirat. Allahu akbar. Maksud dia apa? Maksud dia, bila kita buat baik, kemudian kebaikan kita tu diketahui oleh orang, kita tak perlu rasa duka nestapa. Bahkan kita kena rasa alhamdulillah, kerana man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus minhu syai'a ila yaumil qiyamah. Kita tak perlu rasa takut, tak perlu rasa bimbang. Iaitu bila kita buat satu baik, orang tiru kebaikan kita buat, kita akan dapat pahala kita, akan dapat pahala orang tiru kita, sampailah hari kiamat, satu pun tak akan dikurang oleh Allah. Allahu akbar. Jadi hadis ini, kata para ulama, dia adalah hadis berkenaan dengan ma yutawahhama annahu riya'un wa laysa huwa riya'un. Iaitu perkara yang kita kena merasakan, ada perkara orang akan rasa itu macam riak,
tetapi di sisi agama dia tidak riak. Apabila kita buat baik, kebaikan kita itu orang puji, kita kena kata alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas semua hal. Kita tak mau jadi macam orang sufi, bila orang buat baik lari menyorok dalam hutan. Jangan jadi macam orang sufi, bila orang puji buat baik lari menyorok atas gua, naik atas gunung. Kononnya nak menyembunyikan ibadah. Kita tak begitu. Kita kena seronok dengan kebaikan bila orang puji, dan dalam masa yang sama kita pupuk hati kita, kita jaga hati kita, jangan kita jadi rosak bila banyak orang puji kita. Tapi bila orang puji kita buat baik, kata Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min, tilka ajilu busyral mu'min, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah kegembiraan yang Allah ajil, Allah segerakan di dunia sebelum mendapat pahala di hari akhirat. Jadi ikhwan wa akhwat a'azakumullah, semua benda baik Allah Ta'ala izin kita buat, dan semua benda tak baik Allah Ta'ala juga izin kita buat. Lepas itu Al-Quran menyebut kepada kita, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Apa kata Quran dalam Al-Isra ayat 20? Allah Ta'ala kata kullan numiddu haula'i wa haula'i, puak ini dan puak ini, kesemuanya kata Allah min ata'i rabbik, kesemuanya mendapat kurnia Allah. Haula'i adalah mukmin, haula'i adalah orang tidak mukmin. Dua-dua orang ini kata Allah ata'u min rabbik, mendapat kurnia Allah. Nak buat jahat pun Allah izin, nak buat baik pun Allah izin, nak buat apa pun Allah Ta'ala izin. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Bukan syarat untuk mendapat nikmat Allah ni jadi orang baik, bukan syarat. Apa saja atas dunia kita ada hajat, Allah Ta'ala tunaikan. Itu sifat dia. Itu sifat dia. Nabi ibadi, ana nabi ibadi, beritahu kepada hamba-Ku Muhammad, aku ini anal ghafurur rahim. Nabi ibadi anal ghafurur rahim, nabi ibadi anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-Ku Muhammad, aku ini bersifat dengan ghafur, aku bersifat dengan rahim. Ghafur pengampun, rahim ini aku mudah belan kesian, mudah belah kesian pada hamba aku. Bagi tahu. Dibuka pintu taubat di sebelah malam supaya orang buat jahat di sebelah siang sempat bertaubat. Dibuka pintu taubat di sebelah siang supaya orang yang berlemuh dengan maksiat sebelah malam boleh bertaubat di sebelah siang. Bertaubat pada Allah, Tuhan terima, besok buat dosa, bertaubat pula Tuhan terima, besok buat dosa, bertaubat pula Tuhan terima. Sahabat kata, ya Rasulullah, sampai bila nak berlaku macam tu? Buat dosa taubat, buat dosa taubat. Kata Nabi, selama pintu taubat terbuka. Allahu Akbar. Nabi ibadi ana ghafurur rahim. Sampaikan pada hamba aku bersifat dengan ghafur, aku bersifat dengan rahim. Bahkan hadis mencatatkan kisah 90 satu orang yang membunuh 99 orang. Ada hajat dalam hati nak berubah, bertemu dengan satu orang, tanya macam mana dia di sisi Allah. Orang ini menjawab, dosa 99 ni agak berat, tak boleh ampun. Dia bunuh kawan tu cukup 100. Tapi ada hajat, bunuh satu orang ni besar, bunuh satu orang tanpa hak, macam bunuh semua orang. Ini dia bunuh 100 orang. Besar mana dosa dia? Quran kata apa? Wajib ke atas dia murka Allah, wajib ke atas dia neraka, dan tak keluar dah. Sirah ayat tu di sisi mufassir macam sirah orang syirik. Sirah dia sama, masuk neraka tak keluar dah. Marah Tuhan. Tapi kerana hati ni nak berubah, hidayah Allah Ta'ala sampai, bertemu dengan satu orang yang agak cerdik sikit, dia kata tidak ada benda boleh menghalang kamu dapat ampun Allah selagi matahari tak terbit belah barat, selagi nyawa tak sampai di gharar.
tetapi dengan syarat kau kena tinggal kawasan kau. Di sana ada unasun ya'budun Allah fa'budu ma'akum. Ada orang baik-baik belah sana duk sembah Allah, bila sembah dengan mereka. Hadis itu sangat memberi makna pada orang mukmin. Bila rajul min Bani Israel ini, dia berjalan, Allah Ta'ala takdirkan jadi satu peristiwa dan malaikat maut ambil nyawa dia. Kata Rasulullah, jarak dia dengan tempat baik itu masih jauh, tetapi Allah dekatkan dia dan Allah bagi dia masuk ke dalam syurga. Inilah Nabi sebut Nabi ibadi. Sampaikanlah kepada hamba-Ku annal ghafurur rahim. Aku pengampun. Aku satu orang yang kesian belah dengan hamba-Ku. Bahkan ada hadis kata Ibnu Umar, kami tak tahu berapa kali Rasulullah ulang. Ibnu Abbas kata ada hadis Nabi ulang 3 kali. Tapi hadis ni wallahu a'lam berapa kali Nabi ulang. Ibnu Umar kata seingat aku 7 kali. Sahabat lain kata seingat aku lebih daripada 9 kali. Hadis tentang Zulkafli. Siapa dia? Seorang daripada Bani Israel. Mai seorang perempuan pada dia nak berhutang duit. Al-Kiflu ini atau Al-Kafli ini, Al-Kiflu ini mengambil kesempatan. Dia kata pada perempuan ni, aku boleh bagi duit ke hang, tapi dengan syarat hang kena tidur dengan aku malam ni. Ini perempuan salihah, mar'atus salihah ini, perempuan baik. Al-Kiflu ambil kesempatan. Al-Kiflu ini orang kaya daripada Bani Israel. Perempuan ni tak ada pilihan, pak dia sakit, perlu duit 60 dinar. Maka perempuan tu bersetuju. Al-Kiflu pun bawa perempuan ni masuk dalam bilik dia. Dia tengok ketak badan perempuan ni, ketak. Kata Rasulullah, bila kaki diangkat dia nak memulakan zina, perempuan ni ketak menangis, terbit air mata. Al-Kiflu kata, aku tak paksa hang. Dia kata pada Al-Kiflu, demi Allah aku takut Allah, aku tak pernah buat kerja ni. Kata Al-Kiflu, berpuluh-puluh wanita aku jumpa, hanglah perempuan yang mula sebut nama Allah, hanglah perempuan yang mula sebut takut Allah. Al-Kiflu bagi 60 dinar pada dia, hampir balik, hang tak payah bayar hutang aku. Nabi cerita berlaku peristiwa malam itu kepada Al-Kiflu, menyebabkan dia layak diambil nyawa dia oleh Allah. Besok pagi di depan pintu dia, kata Nabi, tertulis Al-Kiflu ahlu syurga. Bila Al-Kiflu lepas perempuan tu balik, melengum dia tak pernah dengar orang sebut nama Allah, tak pernah dengar orang sebut nama Allah. Menangis Al-Kiflu, siapa dia Allah? Menangis Al-Kiflu, apa itu azab Allah, dia tak pernah dengar. Masuk dalam hati dia, ya Allah, kalau aku mati, ya Allah, dengan dosa belambak aku buat ni, di mana anak buah aku? Menangis, teriak Al-Kiflu, dan dia mati malam tu. Tertulis di pintu rumah dia, Al-Kiflu adalah ahlu syurga. Hadis tu hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan imam-imam hadis. Kata Ibnu Umar, Nabi ulang dan Nabi ulang dan Nabi ulang dan Nabi ulang, tak tahu berapa kali kisah Al-Kiflu ini. Nak bagi tahu, kata Nabi ibadi anal ghafurur rahim. Aku ini bersifat dengan ghafur. Aku kesian belah pada hamba aku. Bahkan Nabi cerita dalam hadis Bukhari berkenaan dengan seorang daripada rajul min Bani Israel juga. Dia pesan kepada anak dia, satu hari hidayah Tuhan masuk dalam hati dia. Dia pesan ke anak dia, kalau aku mati besok, ambil jenazah aku, bakar sampai hilang daging-daging semua, sampai tinggal kulit saja. Kalau ada abu, ambil abu tu pi buang di tengah laut. Kalau hang boleh kutip abu aku di permukaan laut, hang bakar lagi sekali sampai jadi lumat, lepas tu letaklah atas tapak tangan, biar angin bawa pi ke mana tak tahu. Anak dia kata, pasal apa? Kata dia, supaya Allah tak boleh cari dan tak boleh hisap aku, kerana beban dosa aku amat banyak. Rasulullah cerita adalah hadis Bukhari. Apabila dia mati, anak dia buat sungguh apa yang dia suruh. Anak dia bakar dia sampai jadi abu dan buang di tengah-tengah kawasan pergunungan, supaya udara tu bawa abu-abu dia pergi. Kata Nabi, esok menjelang di hari akhirat, Allah akan tanya dia, pasal apa hang suruh anak hang buat lagu tu? Nabi kata, dan dia akan jawab di hadapan Allah, kerana aku takut pada hang ya Allah. Aku takut pada hang ya Allah. Dan Nabi kata, sesungguhnya dia daripada ahli syurga. Itu cerita daripada zaman Bani Israel, dan syariat itu kita tak boleh ikut. Tapi cuma Nabi nak sebut dalam hadis itu, Nabi ibadi anal ghafurur rahim.
bertaubat kepada Allah ini, rasa Allah itu akan terima apa yang kita buat, itu sifat Allah, dan hamba itu tak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Ada orang hantar surat kepada Rasulullah membaca ayat daripada suratul Furqan. Dia kata, ya Muhammad, ayat suratul Furqan ini menghalangku masuk Islam. Ketika kita membaca tafsir Qurtubi sampai pada ayat suratul Furqan, dia akan bawa kisah ini. Seorang rajul min ahli Mekah, laki-laki daripada ahli Mekah, hantar surat kat Nabi di Madinah. Dia terlibat dalam peperangan Uhud. Dia banyak membunuh para sahabat dalam Uhud. Tapi dia baca Al-Furqan. Al-Furqan kata, dalam surah Al-Furqan Allah garis 3 dosa besarnya Allah tak mau ampun, dan Allah menyediakan azab yang besar. Apa dia? Yang pertama dosa syirik Allah, yang kedua dosa bunuh orang, yang ketiga dosa zina. Dosa ni Allah sebut dalam surah Furqan. Siapa yang terlibat dengan dosa ni, wa may ya'mal dzalik yalqa athama. Siapa buat 1 2 3 ni, dosa yang dia nak tanggung di hadapan Allah itu sangat-sangat hebat. Yudha'ifu lahu al-'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud lahu muhana. Allah Ta'ala akan ganda dan ganda dan ganda dan ganda dan ganda azab di hari akhirat, dan dia ini tak akan lepas daripada hina di hari akhirat. Dia bila baca ni, 3 dia pernah buat. Dia syirik pada Allah, dia zina, dan dia membunuh sahabat Nabi dalam Jabal Uhud. Dia bunuh sahabat dalam Jabal Uhud. Di antara panah dia terkena Mus'ab bin Umair. Allahu Akbar. Menangis Abdul Rahman bin Auf melihat jenazah Mus'ab bin Umair. Ketika itulah Mus'ab bin Umair nampak anak panah keluar daripada busar panah musuh. Anak panah tu terbang. Mus'ab nampak, dia halang badan dia, dan anak panah tu kena betul-betul jantung Mus'ab. Mus'ab jatuh atas Nabi, Nabi jatuh ke bawah, Mus'ab tindan Nabi. Beralih para sahabat, nampak Nabi daripada Jabal Rumal jatuh ke bawah. Sahabat-sahabat kata, di kalangan kaum musyrikin kata, kata dia, mata Muhammad, mata Muhammad. Muhammad dah mati, hari berselisih ganti. Badar untuk kamu, Uhud untuk kami. Besarlah Hubal, besarlah tokong Hubal yang telah mematikan Muhammad. Umar Al-Khattab mendengar perkataan Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan pak mentua Rasulullah. Abu Sufyan kata macam tu. Hari itu silih berganti. Badar untuk kamu, Uhud untuk kami. Besarlah tokong Hubal, besarlah tokong Hubal. Bangkit Umar Al-Khattab. Kata Umar Al-Khattab, la yastawi. Tak sama di antara kamu dan kami. Yang mati di kalangan kamu ahli neraka, yang mati di kalangan kami adalah ahli syurga. Melenggung para sahabat. Tengok-tengok Rasulullah bergerak, rupanya panah menembusi dada Mus'ab bin Umair. Abdul Rahman bin Auf yang cari kapan untuk Mus'ab bin Umair. Dia bawa kain kapan, tutup muka Mus'ab, nampak kaki Mus'ab. Tarik ke pusat, nampak muka. Kata Abdul Rahman, apakah hujah aku di hadapan Allah kalau Allah bawa aku dan bawa Mus'ab? Aku ada kekayaan, dan kekayaan aku belum menjadi pengadang untuk Rasulullah, tetapi jasad dia telah menyelamatkan Nabi daripada busar, daripada mata panah yang dilontarkan oleh musuh. Sampai hari akhir umur dia, kisah matinya Mus'ab menghantui hidup dia. Bacalah Riyadhus Salihin di bawah bab takut Allah. Kita akan jumpa cerita Abdul Rahman bin Auf. Dia puasa pada hari akhir dia nak wafat. Dia puasa, dia jamah buah kurma, dia nak minum air, tak terminum dia. Teringat kisah Mus'ab. Mus'ab dah sampai ke syurga. Aku ini apa hal, kata dia. Kawan ini merasakan dosa dia besar. Dia hantar surat kat Nabi. Aku dah bunuh dah di kalangan sahabat hang. Aku syirik Allah dan aku banyak buat zina. Dan Allah menjanjikan azab yang besar untuk aku. Bila Rasulullah baca surat dia, turun ayat yang berikutnya daripada surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau kau syirik pada Allah, kau bunuh orang, kau dah zina, melainkan kau bertaubat, kau beriman dan melakukan amal salih. Dia baca surat Rasulullah, Nabi hantar balik ke dia. Dia balas balik surat pada Rasulullah. Dia kata, aku masih tak puas hati. Pasal dalam ayat tu Allah kata, siapa yang bertaubat, beriman dan buat amal saleh.
Macam mana kalau aku masuk Islam, aku bertaubat, tapi aku tak sempat buat amal soleh, macam mana kedudukan aku di sisi Allah? Allah turunkan surah Az-Zumar untuk laki-laki ini. Allah turunkan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar menyatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha ghafurur rahim. Surah Az-Zumar kata, wahai hamba kami, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Hai hamba kami, kenapa dia bersoal jawab lagi dengan Muhammad? Buang masa membazir umur kamu saja. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan ampun semua dosa. Kau jangan putus daripada rahman Allah. Dosa syirik pun, selagi nyawa duduk di badan, kau bertaubat, Allah nak ampun juga dosa syirik. Barulah dia datang ke Madinah dan dia masuk Islam. Inilah yang Quran sebut, Nabi ibadi inna anal ghafurur rahim. Bagi tahu pada hamba aku bersifat dengan ghafur, aku bersifat dengan rahim. Allah, Allah, Allah. Tapi di belakang ayat tu Allah kata, wa anna adzabi lahu wal adzabul alim. Tapi sekali kalau aku turun azab aku sangat pedih, kata Allah. Sekali aku turun azab aku sangat pedih. Ikhwan wa akhwat a'azzakumullah. Karena itu Allah Ta'ala menyebut dalam 18 Al-Isra. Allah sebut 18 dalam surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalnahu lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang dia hidup atas dunia, dia tak pandang semua tawaran Allah Ta'ala ni, dia mau haban dunia. Tuhan duk beritahu, Tuhan tu ampun, tawab, penerima, belah ke semua dia tak pandang. Dekat dia apa dia? Dekat dia hidup ni mau senang. Senang kena laknat Tuhan lebih baik daripada susah dapat rahmat Tuhan. Itu bacaan dia. Tuhan kata, man kana yuridul ajilah, siapa mau dunia, Allah Ta'ala kata, ajjalna lahu fima nasha liman nurid. Kami akan hampak dunia ni kat dia. Allahu Akbar. Siapa mau Tuhan bagi, kadang-kadang Tuhan bagi senang, kadang-kadang Tuhan bagi duit, kadang-kadang Tuhan bagi hati lapang. Makin tak main masjid, tak mengaji, tak duduk dalam kebun ilmu, makin seronok, lega rasa. Apa Tuhan kata, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami bagi. Tapi ingat, kata Allah, bila kami dah bagi benda ni semua, kalau bolehlah, kalau boleh, kata Allah, hang jangan mati, usahakan jangan mati. Kalau Tuhan bagi semua atas dunia ni, usahakan jangan mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ada satu pengalaman baru ni dengan satu ustaz. Dia handle satu orang yang nak digantung. Nak digantung. Orang yang nak digantung ini adalah orang yang bunuh orang. Orang yang dia nak gantung ni adalah orang yang bunuh orang. Allahu Akbar. Bunuh dengan pembunuhan yang dahsyat dan mengerikan. Paling dahsyat, kata ustaz ni kat saya, paling dahsyat orang yang dia bunuh tu, yang bunuh orang ni adalah seorang perempuan. Dia perempuan, dia bunuh orang. Dia perempuan, dia bunuh orang dengan pembunuhan yang sangat ngeri dan menakutkan. Bila dia tahu tarikh dia nak mati, dia tahu tarikh dia nak mati, dia jadi serupa tikus takut orang. Duduk dalam bilik kurungan, hujung penjuru, jadi tak tentu hala. Sat lagi ambil baju buang, sat lagi ambil baju pakai, sat lagi ragas dinding tengok kau ada cahaya nak lari keluar, sat lagi menjerit, sat lagi panggil nama Tuhan, sat lagi panggil nama apa dia tak tahu. Bila ustaz ni tengok kelakuan dia yang tidak nampak, jadi macam orang tak tenang. Depa dekati dia, suruh dia sebut nama Allah, suruh dia sebut nama Allah. Sementara hari nak gantung tu nak sampai, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Dia ni satu orang yang bunuh, boleh bayang satu perempuan boleh bunuh orang ni, kira tak usah tanya lah hidup dia macam mana. Ajar pelan-pelan dia boleh sebut nama. Dalam banyak-banyak nama Allah 99 tu, yang lekat di lidah dia satu aja, ya Allah, ya Allah. Lain tak lekat. Habaq Rahman tak lekat, Habaq Rahim tak lekat, Habaq apa tak lekat, satu aja lekat, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
daripada berkelakuan aneh, nak menunggu hari-hari dia nak digantung. Disebut Allah, 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 Allah. Dengan kalimah Allah tu doa sah dia, doa sah dia, doa sah dia. Sampailah pada peringkat dia reti cari telkum, pakai, kenal sejadah, ambil ayat semayang, menghadap kiblat. Dia minta satu sebelum dia kena gantung. Dia nak jumpa anak dia. Dia nak jumpa anak dia sebelum dia kena gantung. Pihak penjara usahakan bagi dia jumpa anak dia. Bila jumpa anak dia, dia peluk anak dia. Dia kata ke anak dia, mama minta maaf, mama banyak dosa. Mama tak tunaikan hak hampa. Mama pun terlupa dengan dunia ni. Mama pun terlupa, semua terlupa. Bila anak dia peluk dia, dia kata ke anak dia, cakap sepatah. Cakap sepatah. Anak dia kata kat dia, nak cakap apa? Dia kata cakap sepatah, habis tak ada pun panggillah mama. Panggillah mama. Anak dia kata nak dengar ke? Dia kata nak dengar. Anak dia kata kat dia, dalam dunia ni, manusia yang tak layak dipanggil dengan perkataan mama, hang. Hang ni lah manusia tak layak dipanggil dengan nama mama. Masalahnya hang buat mencederakan hati kami, merosakkan kami ni. Kalau ada menatang tu hina, hang ni lagi hina pada menatang tu. Dia bila dengar terbelah, biji mata jadi keras, air mata duk turun. Anak dia kata, demi Allah, apanya aku. Kalau Allah nak bagi hang masuk neraka, kami adalah orang yang bersetuju dengan Tuhan, buang dalam neraka. Hang tak layak dipanggil mak. Ustaz ni dia cerita kat saya pengalaman dia handle kes kawan ni sebelum kawan ni kena gantung. Bunuh orang dosa bukan dosa kecil, dosa besar, bunuh orang. Tapi berapa kali kita nak sebut ayat ni, Allah Ta'ala kata nabi ibadi, nabi ibadi, nabi ibadi, sampaikan pada hamba-Ku, sampaikan pada hamba-Ku, aku pengasih, aku pengampun. Pasal itu ahli sunnah tak boleh menghukum orang itu masih hidup, ahli nerakakah dia, ahli syurgakah dia. Bukan hak kita, itu hak Allah. Hatta dia dah mati dengan maksiat, apa pendirian ahli sunnah? La tasubul amwat, tak boleh cerca jenazah dia. Kenapa tak boleh cerca? Kalau dia ahli maksiat, balasan Allah untuk dia. Kalau Allah ampun dosa dia kerana perkataan kita dalam solat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu, maka dia selamat daripada azab di atas lidah kita juga. Anak ini tak memberi ruang kemaafan pada ibu dia. Sampailah hari dia nak digantung. Dia tanya kepada ustaz tu, dia kata, ustaz, anak saya mai dak? Anak saya mai dak? Ustaz tu kata, puan, tak usah duk ingatkan anak lah, ingat ke Tuhan lah. Kita nak balik bertemu Allah ni. Dia keluarkan perkataan akhir daripada mulut dia. Dia kata, rupanya belah anak, dia kata, macam telan duri masuk dalam hati dia. Kita ni belah anak macam telan duri masuk dalam hati. Duri tu cucuk hati kita. Walaupun duri tu cucuk, dia kata, namun sebagai mak ni tak pernah kecil hati dengan anak. Tapi hari ni dia teringat, dia kata dia bunuh orang. Tentu dah tak ada orang nak maaf dia. Tentu tak ada orang nak maaf dia. Semua orang hina dia. Maka masa dia duk sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah ni, dia punya ingat satu aja. Ramai-ramai orang kutuk dia, laknat dia. Bila dia mati, anak dia laku nak kata, ya Allah, ampunlah dosa mak aku. Tapi dia kata hari ni dia kehilangan suara itu dia. Hari ni dah tak ada orang dah nak ampun dia. Tuhan pun tak akan ampun, orang pun tak akan ampun, anak sendiri pun tak akan ampun. Dia kata, kak ustaz, di mana nasib saya ustaz? Dia bertemu Allah. Di mana nasib saya? Ustaz tu kata, puan, tak usahlah duk ingat tu semua, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Gantung dia. Dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah pun tak boleh. Dia hanya boleh sebut la ilaha Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, sampai hari dia digantung. Patah tengkok dia, hanya yang keluar Allah daripada mulut. Ini nama dia Allah itu Ghafurur Rahim. Belum tentu perempuan jalang yang duk menjalang diri daripada lorong-lorong maksiat, belum tentu mereka mati tak dapat rahmat Allah, belum tentu.
Kerana itu balighu anni walau ayat, sampaikan kepada semua orang ayat-ayat Allah, bahawa Allah mengampun mereka. Allah mengampun. Satu orang yang bunuh orang, satu orang yang buat syirik kepada Allah, satu orang yang zina sekalipun, tetapi di akhir umur dia nak panggil Allah tanpa putus asa, walaupun sebesar Jabal Uhud 20-30 kali ganda besar dan berat Jabal Uhud, tidak ada masalah. Tuhan nak beri keampunan kepada hamba. Kerana itu Rasulullah membaca ayat Al-Isra 18. Allah kata man kana yuridul ajilah, sesiapa yang nak dunia sangat, buru dengan dunia. Buru dengan dunia ni maksud apa? Akhirat dia tolak masuk dalam parit. Dia tak mau dengar pasal akhirat, tolak masuk dalam tong sampah. Jijak nama-nama agama ni semua. Dia kira al-ajilah, dunia ni matlamat hidup dia. Kalau itu stand hidup dia, kata Allah, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami akan tunaikan kehendak dia. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, akhirat esok kami hampak kepada dia hamparan neraka Allah. Mudah-mudahan ini adalah sikap dan sifat orang-orang kafir, bukan orang Islam. Mudah-mudahan ini sikap orang kafir, menolak akhirat ini orang kafir. Mudah-mudahan orang Islam ni macam mana sibuk pun, dia ada masa nak sebut nama Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang Islam ni macam mana fasik sekalipun, dia ingat juga sikit kepada akhirat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang Islam ni macam mana jahat dia, macam mana teruk dia pun, ada hari dia menyebut nama Allah dengan ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi alasan Allah nak rubah hidup dia pada masa-masanya akan datang. Kata Allah Ta'ala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yuha wa huwa mu'min, sesiapa yang menghendaki habuan akhirat, wa sa'a laha, dan dia berusaha ke arah akhirat, kata Allah dalam keadaan dia mukmin, maka kata Allah Ta'ala, kana sa'yuhum mashkura, usahanya itu akan menggembirakan dia dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Ini bila kita duduk lepas Isyak lagu ni, ini adalah satu usaha untuk akhirat. Artinya kita ingat Allah, kita ingatlah sikit dekat Allah Ta'ala, ingat sikit dekat Allah Ta'ala, berbanding dengan fitnah yang ada dalam dunia ni. Buka surat Kaabah penuh dengan fitnah, buka internet penuh dengan fitnah, tengok dunia penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan kita duduk mengaji ni nak ingat akhirat ni satu daripada usaha aradal akhirah. Kita nak akhirat dan kita berusaha untuk akhirat. Wa huwa mu'min, kita berusaha tu dalam keadaan kita mukmin. Apa Allah Ta'ala kata, faulaika kana sa'yuhum mashkura, usaha mereka itu akan menggembirakan mereka dunia sampai akhirat. Ikhwan, para ulama sunnah kata apa? Para ulama sunnah kata, berapa kali saya suka ulang perkataan ni, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ingat perkataan ni, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah di atas benar lebih baik daripada 1000 karamah. Kita seorang istiqamah di atas benda benar, kita istiqamah, lebih baik di sebelah kita ada 1000 para wali dengan karamah mereka. Karamah ni apa? Benda yang kharij lil adah, benda yang bersalahan dengan adat. Boleh jalan hati ayam, masuk dalam api tak terbakar. Orang lain isap okok 20 batang, dia isap sebatang tu 3 hari tak habis. Duk isap. Yang tu karamah Tuhan bagi. Karamah jenis lok-lak, dia dapat karamah. Orang lain semua habis dah, dia tak habis lagi. Hisap memanjang. Kita istiqamah di atas benda benar, di atas agama, istiqamah. Apa cerita pun, seperti mana hadis daripada Abdullah bin Sufyan, riwayat daripada At-Tirmizi. At-Tirmizi kata hadis ini adalah hasan sahih. Abdullah bin Sufyan, ya Rasulullah, datang pada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Nabi kata, apa hal kamu Abdullah bin Sufyan? Tolong bagi nasihat pada aku ya Rasulullah. Nampaknya hati aku ni liang ya Rasulullah, tolong diminta.
Itu sahabat di peringkat tarbiyah. Tolong aku, hati aku liak ya Rasulullah. Hati aku liak ya Rasulullah. Nabi kata kepada Sufyan, qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah Tuhan kamu Allah dan istiqamahlah di atas nama itu. Istiqamah apa? Kau susahkah? Kau senangkah? Sebut kau beriman kepada Allah. Kau dalam mudaratkah? Dalam manfaatkah? Teruskan beriman kepada Allah. Aku tak boleh ya Rasulullah. Hati aku liak ya Rasulullah. Teruskan beriman. Istiqamah. Kalau kau ada masalah, Tuhan tak tolong lagi, tetap kata kau beriman pada Allah. Allah pasti tolong kau. Kemudian Nabi kata kepada Abdullah bin Sufyan, summa akhadha lisanih. Nabi pun mengeluarkan lidah Rasulullah. Nabi tarik lidah Nabi keluar. Nabi kata, aku berpesan pada kamu, jagalah ini, Nabi kata. Kerana ini boleh merosakkan istiqamah kamu. Jaga lidah. Dia boleh merosakkan istiqamah kamu. Nabi kata, Allahu Akbar. Istiqamah yang paling tinggi, istiqamah beriman pada Allah. Sahabat saya di Selangor datang jumpa, ngayak mata datang jumpa saya. Dia ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Nampaknya macam tak boleh diselesai dan diselamatkan lagi. Dia dah pergi ke kaunseling, dia dah pergi dah jabatan tu, jabatan ni. Kaunseling hak kerajaan dia pergi, kaunseling hak swasta dia bayar duit pergi. Sampai pada peringkat kaunseling yang besar-besar, nama tokoh-tokoh hak besar-besar, semua dia pergi. Last sekali, dia pergi ke mana? Dia pergi kaunseling ke Singapura. Balik ke rumah, akhirnya nampak masalah tak boleh diselamatkan lagi. Dia datang dengan isteri dia jumpa saya kat Shah Alam, minta pandangan saya. Saya bila dengar dia pergi kaunseling jumpa kawan tokoh-tokoh ni, kita mamak duduk di Penang ni, hak lok-lak lagi. Isnin Khamis pun tak puasa, Ramadan je kita puasa. Tu pun pasal Ramadan puasa. Isnin Khamis tak pernah puasa. Asyura puasa lah pasal nak bagi beli dengan Syiah. Itu yang puasa. Saya kata aku nak kata apa kat Syekh ni. Dia ingat aku bagus juga. Dia tak tahu kita pada masalah rumah tangga. Kan? Kita nak start kita pun duk berkelahi dengan bini kita sama. Dia tak tahu yang tu. Jadi kita pun duk tengok, duk sandak, duk tengok muka dia. Kelipur-kelipur. Terintahlah kepada saya hadis Abdullah bin Sufyan. Hadis Abdullah bin Sufyan. Saya kata sahabat buat keputusan. Sama ada sahabat nak meruntuhkan Maligai yang telah dibina, yang telah menghasilkan 5 orang anak ini. Kalau sahabat nak meruntuhkan, itu terpulanglah ke atas sahabat. Agama memberi anjuran bernikah, dan agama juga bagi ruang kepada masalah rumah tangga itu cerai. Cerai ini sesuatu yang tidak hina. Hadis yang menyatakan benda halal yang paling Allah benci adalah cerai. Hadis itu adalah dhaif, dia tidak sahih. Maka sahabat buat keputusan. Tetapi sebagai kawan kepada kawan, saya cuma boleh kata, Abdullah bin Sufyan datang kepada Nabi. Nabi kata pada dia, istiqamahlah ketika apa sekalipun. Katalah Tuhan aku Allah. Kata macam tu. Ketika berhadapi masalah tak boleh selesai, kita nampak macam terimpit. Wadaqat alaihim bima rahubat. Bumi ni rasa macam himpit dada kita ketat. Allah suruh kita sebut kuat-kuat, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, summa istaqim. Pelihara lidah. Istiqamah, pelihara lidah. Kata lagu tu, pasti Allah tolong kita, pasti. Dia pun tak tahulah, wallahu a'lam, hati orang kita tak boleh nak baca. Tapi dia cuma doa anggur. Katalah, Allah itu Rabbi Allah, summa istaqim. Sebelum saya balik hari Jumaat, hari Senin, Selasa baru ni nak balik last punya kuliah saya. Tengok dia main dengan kuliah, dia dengan isteri dia, dengan 5 orang anak dia. Rupanya naik Alphard. Ingat naik Avanza, naik Alphard. Naik Alphard. Cuma saya tak ada sembang, adakah nak cerai, tak ada cerai. Tapi nampak tu macam tanaman yang subur. Nampak macam mengandung pula. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi wallahu ta'ala a'lam, ajaran Nabi sentiasa memberi kekuatan kepada orang. Demi Allah, ajaran Nabi sentiasa memberi kekuatan kepada orang. Demi Allah,
ajaran Nabi sentiasa memberi kekuatan kepada orang. Kita tak akan rosak kalau kita tinggal harta kekayaan. Kita tak akan rosak kalau kita disisihkan oleh orang. Tetapi kita akan rosak kalau kita mendapat habuan dunia tapi kita tinggalkan pedoman Nabi SAW. Ini kerana baginda menyebut wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat a'azakumullah, kata para ulama sunnah, idza aradallahu halaka imra'im aqibahu bi thalathati asya'. Ini bukan hadis, perkataan ulama sunnah. Kita ni boleh tahu diri kita ni celaka ataupun tak celaka, kata dia, apabila Allah nak bagi rosak hidup kita, Allah halang 3 perkara kita dah, kata dia. Ini bukan hadis. Ini nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Ini nasihat ulama sunnah. Kalau Allah nak bagi kita ni celaka lah, Allah Ta'ala halang 3 benda baik masuk dalam hidup kita. Apa dia? Kata dia yang pertama, yarzuquhu al-ilmu wa yamna'ahu an 'amal al-ulama. Bila Allah nak bagi kita rosak, Allah bagi kepada kita ilmu yang banyak, tetapi Allah tahan kita beramal dengan ilmu walaupun kita duduk di kalangan ulama. Allah tahan. Allahu akbar. Alhamdulillah kalau Allah tahan kita ilmu yang jahat. Tapi kalau Allah tahan kita buat ilmu sunnah, bagaimana? Allah beri kita faham Al-Quran dan Sunnah, tetapi Allah tahan kita beramal. Bila nak beramal, kepala kita fikir orang kata apa. Bila nak beramal, kepala kita fikir adik-beradik kata apa. Bila nak beramal, kepala kita fikir jabatan agama kata apa. Kepala kita fikir banyak. Allah kata para ulama sunnah, idza aradallahu halaka imri'in aqibahu bisalasa asya'. Bila Allah nak bagi binasa akhlak satu orang, Allah Ta'ala tahan 3 perkara. Apa dia? Yarzuquhu al-ilmu. Allah beri kepada dia ilmu, wa yamna'uhu 'anil amal al-ulama. Allah Ta'ala tahan amalan walaupun dia duduk di tengah-tengah ulama sekalipun. Keliling dia kawan dia semua ulama, tapi dia tak boleh nak amal. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam perangkap ini. Mudah-mudahan tak masuk. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu adalah ahlu sunnah. Kamu adalah ahlu sunnah walaupun kamu seorang-seorang dalam kamu amalkan sunnah Rasulullah. Kamu sunnah walaupun kamu seorang, kata. Walaupun kamu satu ummah tapi kamu tak amal sunnah, kamu bukan ahlu sunnah. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang kedua kata dia apa dia? Wasani. Yang kedua kata dia, yarzuquhu mahabbatus salihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim. Allah Ta'ala benarkan kita, Allah rezekikan kita kasih kepada ulama-ulama sunnah, tetapi Allah halang kita daripada mendapat hak-hak mereka. Allah Ta'ala halang. Dalam handset kita ni semua ulama sunnah. Ulama Naqsyabandi tak masuk. Semua ulama sunnah. Luar negeri, dalam negeri, tepi ujung, semua ulama sunnah. Cerita semua ulama sunnah. Tapi satu pun ulama sunnah ajar tu dia tak buat. Dia duduk lagu dia. Dia kata, Ustaz, saya semalam saya pergi ceramah, Ustaz, ceramah Maulud Nabi. Ustaz sunnah tu hayun cukup-cukup. Dia kata duk baca berzanji ni semua bid'ah dalalah. Saya seronok, Ustaz. Tapi pagi tadi suruh saya buat merahban, saya duduk depan. Ini nama dia orang. Nak kata apa? Nak kata apa? Kulit kerang lah. Kulit kerang pun ada harga sekarang. Dia ada masalah ni. Yang ketiga kata para ulama, yaftahu alaihi babu ta'at wa yamna'uhu an ikhlas al-amal. Allah Ta'ala izinkan dia melakukan kesemua ketaatan, tetapi Allah tahan ikhlas dalam hidup dia. Allah. Ikhlas dan sunnah kalau tak ada, habis. Ikhlas dan sunnah kalau tak ada, habis. Allahu akbar. Hang hafaz Quran, hang hafaz hadis, tapi hang tak ada ikhlas, hang tak ada sunnah, habis. Itulah ayat-ayat Quran turun bertubi turun menjelaskan makna ikhlas dan makna sunnah. Mesti itba'u sunnah. Allahu akbar. Kata ulama sunnah, pasal apa jadi lagu ni?
Pasal apa ada orang duduk bergui dengan ulama tapi tak boleh ikut perangai ulama? Kadang-kadang dia bergui dengan, selepas daripada saya ceramah di Telekom, sebelum ceramah di Telekom, saya ceramah di Putra Hai. Lepas tu masa tu agak luas, panjang. Telekom ceramah start 12.45. Nak pergi Telekom tu dekat. Saya kata dekat sahabat saya kata, sahabat saya nama Ustaz Amar. Saya kata, Ustaz Amar, boleh tolong saya tak? Dia kata boleh. Saya kata masa Datuk Ishak Haji Bahrom meninggal, saya tak ada ziarah dia. Saya masa pergi rumah dia tu jenazah dah. Tak ada dah. Boleh tak tunjuk kubur dia kat mana saya? Saya nak pergi ziarah kubur dia. Dia bawa saya pergi ziarah kubur Datuk Ishak Haji Bahrom. Saya pergi tengok. Apa yang saya nak bagi tahu pada antum? Kubur Datuk Ishak Haji Bahrom ni, dia duduk di tengah-tengah bukit. Kawasan bukit tu dia panggil kawasan perkuburan Raja Selangor. Raja, kawasan tanah raja, perkuburan raja. Bukan semua mayat boleh masuk. Mayat asing ni dua je masuk, iaitu Datuk Hassan Umar, mufti sebelum Datuk Ishak Haji Bahrom, dan Datuk Ishak Haji Bahrom mufti selepas Hassan Umar. Tapi Datuk Ishak Haji Bahrom meninggal dulu, baru Datuk Hassan Umar meninggal, dan mereka duduk sebelah-sebelah mufti. Mereka duduk di ujung. Walaupun tanah kubur tu tanah raja, tapi mereka agak ujung, tak campur dengan kerabat raja. Kerabat raja di tengah-tengah, mereka di ujung pagar. Saya masuk pergi ziarah, minta izin mereka bagi masuk pergi ziarah. Akhir ada sesuatu yang saya rasa bila kita berkongsi dengan para ulama hidup, kita kena belajar perkara ini. Apa dia? Kita masuk kubur raja ni, tak macam kubur, dia macam garden, macam lake garden, macam taman bunga. Ada parking, ada kerusi duduk, boleh makan aiskrim, isap rokok. Dia lake garden, dia bukan kubur lah. Dia bukan kubur lah. Ya Allah, ya Subhanallah, cantik. Dan diurus perkuburan di raja ni menepati maksud sunnah. Tidak ada istilah langkah mayat, tidak ada istilah. Dan kalaulah kita boleh contoh kubur kaum muslimin macam tu, Allahu Akbar, sangat tersusun. Sehingga kita kalau jalan dengan kasut sekalipun, tak ada istilah pijak, tak ada istilah langkah. Disusun, dibuat lorong, Allahu Akbar. Dan dia ada ketil-ketil batu besar-besar lagu ni, tak tepi kita boleh angkat, kita duduk tepi kubur, kita boleh rehat. Saya raja kan, semua sakit lutut, kita boleh ambil baju tu, kita boleh letak. Akhir bila masuk, Datuk Ishak Haji Bahrom ada di sini. Sini Datuk Ishak Haji Bahrom, di sebelah dia tu Datuk Hassan Umar. Datuk Ishak Haji Bahrom mati mati bulan 1, Datuk Hassan mati bulan 8. Tahun yang sama, 2008, lari bulan dia. Datuk Ishak Haji Bahrom tahun 24, hak ni tahun 22. Mati tanah. Kita nak mai ke sini, dia ada lorong jalan macam tu. Dari ujung tanah kita masuk. Tengah-tengah ni dia tanam pokok. Orang kata macam pokok pinang tepi-tepi jalan nak bagi reduh kan. Lagu tu tapi pokok apa saya tak tahu, pokok mambu ke pokok apa tak tahu. Banyaklah pokok kembang. Matahari tos daripada balik sini. Di sana semua kubur-kubur. Dan ada lagi yang tak jadi kubur tapi dah dibubuh siap penanda. Orang kata macam booking siap-siap. Banyak menanti darah raja nak masuk situ, banyak. Tapi dalam banyak ada 12 kubur yang sangat misteri, iaitu telah dikorek siap-siap. 12 macam Imam 12 yang telah digali siap-siap. Saya dengan Ustaz Amar angkat batu tu, terkejut, Allahu Akbar. Saya kata, Ustaz, ni kubur ke? Ni kata kubur lah ni. Tapi kubur tu sangat istimewa, telah digali siap-siap, telah dimarmarkan siap-siap, telah dibuat keling dia, pangking semua siap-siap, diangkat bumbung semua siap-siap, dan telah dipasang kipas-kipas dinding. Kubur mereka ada bumbung, ada marmar, dan ada kipas dinding. Siapakah mereka? Kita nanti selepas itu.
12 orang. Wallahu alam, siapa mereka? Sangat misteri. Tetapi apa yang saya nak cerita Datuk Ishak Haji Bahrom dengan Datuk Hassan bin Umar, Datuk Hassan Haji Umar. Panas ni, kita dah merlik lagu ni, peluh meleleh, dia jadi macam cuci dengan banis tu, merlik betul-betul jadi. Tak ada angin, tak ada apa. Pokok tu, pokok besar-besar rimbun, tak ada langsung cahaya. Teduh dia tu tak ada langsung. Kata mana ada kubur Datuk Ishak? Dia kata di ujung tu. Makin pergi menghampiri kubur dia, makin pergi, peluh makin hilang, peluh makin hilang, peluh makin hilang. Rasa angin masuk, sampai di kubur dia. Matahari tos pokok tu punya cengih, tetapi Allah bagi teduhan, tutup 2 kubur sahaja, tak tutup kubur lain. Ya Allah, Ustaz, saya tengok Ustaz Ahmad teriak tengok kubur Datuk Ishak Haji Bahrom. Saya tengok dia pun teriak, saya buat lagu tu, saya pun teriak juga. Dan dia pun teriak, saya aku tak teriak, saya pun nak teriak lah sama. Ya Allah, tak ada. Tidak ada teduhan pada pokok. Tidak ada, demi Allah, tidak ada teduhan. Kecuali pokok ni saja ada teduhan. Dan dia duduk di ujung pagang. Kalau ikut cara matahari tos dia tak boleh kena panas. Dia tak boleh ada cahaya. Pasal matahari pagang dia dulu. Tetapi yang matahari tos tu lah, cahaya dia, teduh dia tu pelik. Teduh tu sampai 2 kubur aja. Hal lain tak pergi. Saya duk pegang dia punya batu nisan tu, angin punya main lah, ya Allah. Sesungguhnya kubur dia bukan kubur, tetapi seolah-olah kita duduk di kebun-kebun bunga. Ya Allah, 2 kubur hamba Allah ni di kawasan Diraja ada. Di tengah-tengah bukit itu ada 2 kubur. Wallahu ta'ala alam. Kita ini ahlu sunnah, kita tak kata apa-apa pada kubur lain. Cuma kita kata mata zahir nampak. Itulah perbezaan dia. Itulah perbezaan dia. Subhanallah. Orang-orang saleh, orang-orang saleh. Dan bila kita turun ke bawah, kalau orang kata kat kita, dari mana? Tapi tengok Datuk Ishak Haji Bahrom, dia kata kubur apa pelik. Orang kata pelik. Kubur lain semua panas, dia tu. Orang cakap spontan. Tapi mana? Dia tengok Datuk Ishak Haji Bahrom. Dia semua orang sini tahu dah. Nak tahu lah, nak kata ahli syurga ke ahli apa, tapi duduk tang kubur dia boleh lena. Kalau dia kata kapit rokok pun, habis lagu tu aja mata pejam. Subhanallah. Kita duduk tang kubur dia, daripada berdiri kita boleh bersila. Dari kita bersila, kita boleh bersandar, dan kita boleh lena. Angin datang, angin datang, angin datang. Teduh, tapi kubur dia lebih teduh daripada kubur Datuk Hassan. Datuk Hassan masuklah juga cahaya-cahaya panas di celah-celah pohon, tapi kubur dia sikit panas tak masuk. Hantar pegang dia punya batu nisan sejuk, ya Allah, macam baru hujan turun. Bila langkah 3 tapak keluar daripada bayang teduh tu, anda tak rasa dah angin, anda tak rasa dah sejuk, anda akan buat baju anda macam ni. Panas tak rasa, peluh melekiang. Ya Allah, ya Tuhan. Inikah para ulama yang mereka ini ikhlas dengan hidup mereka. Apa yang kita boleh buat, kita boleh doa kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah kami salah seorang daripada orang yang mendapat rahmat Engkau dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi kata para ulama, kenapa kita boleh mengaji, kita tak boleh dapat benda ni semua? Kata para ulama, innama yakunu zalika lil khabath niyah wa su'u sariratihi li'anna niyah law kanat sahihah la razaqahu Allah Ta'ala manfa'a al-ilmu wal ikhlas lil amal wal ma'rifah hurmah as-salihin. Kenapa kamu tak dapat semua ni? Kamu mengaji, kamu tak boleh amal. Kamu bersama para ulama, kamu tak boleh ikut mereka. Kesemua ni, kata para ulama sunnah, berpunca daripada hati kamu yang tak betul. Hati kita tak betul. Sesama muslimin, hati kita tak betul.
Pasal itu kita kena minta, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang boleh membolak-bolakkan hati, ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi kepada kami hati yang beriman, bertakwa, istiqamah pada Engkau ya Allah. Akhi muslim wa ukhtil muslimah, kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Abdullah bin Mubarak ini ulama sunnah. Abdullah bin Mubarak ni ada kisah yang sangat menarik tentang dia. Dia dengan siapa orang saya lupa dah. Kalau tak silap dia dengan apa nama, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak ini dia duduk di mana? Dia duduk di Iraq. Duduk di Iraq. Saya ziarah tempat dia duduk di Iraq. Fudail bin Iyad ini duduk di Mekah. Fudail bin Iyad ni dia qadi qudah. Qadi besar dia ni, bukan qadi angkat nikah, qadi negara. Fiqh kalau kata qadi qudah tu, qadi, ketua hakim negara. Jadi kita baca, kita pergi Mekah kan, duduk belakang Imam Shuraim. Imam Shuraim tu, kalau kita beli keset-keset dekat Mekah, di belakang keset tu nanti ada muka dia sikit, lepas tu biodata dia. Biodata dia. Imam Shuraim tu ketua hakim syariah di Mekah. Kita ada ingat dia qadi angkat menikah, saja aku nikahkan nikah. Bukan saja aku nikahkan nikah. Dia ni ketua hakim negara. Yang jadi imam Masjidil Haram tu. Saya ada ingat dia 4 senawi dah. Beli-beli keset dia. Tengok-tengok dia pegang tu baca. Allah Masya Allah. Raisus syariah dia pun. Ketua syariah hakim. Kes besar-besar ni dia ada. Allahu Akbar. Tentu orang duk pelekeh dari Malaysia ni, orang duk pelekeh dia apa dah baca macam Shuraim. Habis nak baca lagu hang mengkok oi. Dia tu Imam Haramain. Allahu Akbar. Tentu bayang ketua hakim negara hafaz Quran, bila dia tasmi' bacaan dia, bila dia duduk dia berjabat, kita apa dalam yakuni pun terlupa. Syarul Bariyah ke Khairul Bariyah? Tersilap. Ahlul kitab kita pergi kata Khairul Bariyah. Silap. Lam yakunin. Tak lepas. Pulut kuning lepas lah. Lam yakunin tak lepas. Bayang ketua hakim negara, hafaz Quran, ada masa jadi imam Masjidil Haram, bila dia tasmi' bacaan dia, ya Allah ya Tuhan, subhanallah. Abdullah bin Mubarak ini, dia duduk di Iraq. Iraq ni semua kita tahu negeri perang. Bukan kata hari ni, pada dulu lagi. Zaman Tartar masuk, perang tak habis-habis. Kutuk Kanah ni Jahannam. Satu hari, Abdullah bin Mubarak dapat tahu, kata Fudail bin Iyad berada di Mekah. Berada di Mekah, gamaknya ada orang Iraq pergi Mekah balik kot. Dia berkata, kami jumpa Fudail bin Iyad. Dia cerita tu dengan bangga lah. Allah Syekh, pergi Mekah tahun ni kira tak sia-sia. Awak apa siapa? Jumpa Fudail bin Iyad. Macam kita kan, tengah-tengah tawaf tak tahu nampak Datuk K dengan Siti Nurhaliza. Rasa macam umrah kita mabrur. Allah ya Allah, balik ni cerita kat orang. Tak cerita dah gambar Kaabah, cerita gambar Datuk K. Hang tak tahu aku masa aku pusing tu dia meduk sebelah aku pegang tengah Datuk K. Ya Allah, Tuhan rasa lagu mana? Aku rasa mabrur umrah aku. Wah, dia tak tahu nak Jahannam lagi umrah dia. Kawan ni pun cerita macam dia tu seronok. Apabila Abdullah bin Mubarak dapat tahu qadi Fudail bin Iyad duduk di Mekah, dia menghantar satu syair yang disimpan di dalam kitab-kitab rehlah hadis. Dia hantar kepada Fudail bin Iyad. Dia kata apa pada Fudail bin Iyad dalam bentuk syair? Dia kata, wahai orang yang beribadat, kalau engkau nak merasakan ibadat, datanglah ke Iraq ini. Janganlah air mata engkau tersia-sia kerana bisikan syaitan yang ada di Mekah. Hang ingat hang duk tawaf Mekah tu ibadat nak? Kami ni dia kata, hang duk di Mekah, hang duk doa, ya Allah ampun dosa, menengih. Hantar dah air mata kami turun nak mempertahankan orang Islam daripada dibunuh oleh musuh Allah. Kalau hang betul-betul nak dekat diri pada Allah, hang datang ke Iraq, tinggalkan Mekah.
Fudail bin Iyad dapat bentuk syair. Dapat bentuk syair tu, tak tahulah siapa kot nak pergi umrah tu, hantar pula surat tu. Hantar surat tu mai kepada Fudail bin Iyad. Dia duduk dekat makam Ibrahim, dia dapat surat Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tegur Fudail bin Iyad, kalau kau nak rasa ayat mata beribadah, kau datang ke Iraq ini, baru kau tahu makna ayat mata. Tapi kalau hang duduk di Mekah, hang berdoa depan Kaabah, hang tidak ada nilai, melainkan itu bisikan syaitan. Dia dapat doa tu, menangis, teriak dan istighfar. Dia lari ke bumi Iraq untuk membantu Abdullah bin Mubarak. Allahu Akbar. Ulama sunnah dulu, tengok je mana. Bukan ulama lah, ulama sunnah dulu. Allahu Akbar. Satu hari Abdullah bin Mubarak mengeluarkan kata-kata ini. Apa dia kata? Dia kata, ruba amalin saghirin tu'azimuhu an-niyah. Berapa banyak amal yang kecil, tiba-tiba Allah memberi pahala dia besar semata-mata niat yang bersih. Berapa banyak ibadat itu kecil aja, tapi Allah bagi pahala yang besar kerana niat yang bersih. Apa dia kecil? Wa antalqa akhaka biwajhin taliq. Jumpa saudara kau senyum. Kecil. Tapi dengan niat apa? Kerana ini amalan Rasulullah, aku buat Allah. Senyum ke orang, dia bertukar menjadi besar. Lebih besar dan lebih berat daripada Jabal Uhud. Tapi kata dia, waruba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal tu besar tapi kecil di sisi Allah kerana niat tak betul. Niat tak betul. Niat dia tak betul. Besar amalan dia. Seperti mana hadis yang menceritakan ulama dihisab, mati syahid dihisab, infak sabilillah dihisab, semua masuk neraka. Sikitkah mereka punya kerja tu? Tetapi jadi kecil kerana niatnya. Allahu Akbar. Kadang-kadang banyak usaha-usaha yang kita buat ni, akhi, nampak usaha-usaha yang kita buat ni nampak macam besar, tetapi akhirnya jadi kecil ya. Nampak besar tapi lah jadi kecil. Oi, sambut maulud ni akhi, dengan banner, dengan perarakan besar tak? Tapi satu benda mengherankan kita di negeri Pulau Pinang. Kenapa kerajaan Pulau Pinang buat balik sambutan perarakan maulud? Hak tu buat kita telinga gajah tanya. Tahun sudah kita berhempah pulih nak jawab soalan ke orang. Bila kerajaan negeri Pulau Pinang kata tak mau buat sambutan maulud kan, kita kata lebih mendekati sunnah. Tak payah buat, tak tahu ni dia buat pula. Inilah kata politik yang tidak dapat difahami maksudnya. Antum jangan berat sangat dengan politik, antum beratlah dengan sunnah. Sunnah ni pendirian dia betul. Bukan suruh antum keluar parti, masuklah parti kepala bewak sekalipun antum masuk bila. Lah ni bewak pun ada harga, kulit dia mahal buat kasut. Masuk bila kepala apa pun, tetapi stand antum mesti kepada sunnah. Dahulu sunnah kata bid'ah, sekarang kata bid'ah, selama-lama kata bid'ah, tak akan berubah. Tapi kalau politik, dahulu orang keluar hujah-hujah. Saya ingat lagi di antara hujahnya orang menyerang Mufti Perak habis-habisan. Kerana Mufti Perak pernah menyatakan dahulu sambutan perarakan maulud adalah bid'ah. Mufti Perak pernah menyatakan bid'ah. Lepas tu bila kerajaan Pulau Pinang tak buat, Mufti Perak hentam kerajaan Pulau Pinang. Time itu orang-orang politik menghentam pula. Dia kata mufti yang tak ada pendirian. Dia kata mufti Chocolate Ben Houghton. Ben Houghton banyak dalam mulut, sambil cakap benak, Chocolate tu bertabur satu-satu. Orang tua tu kena rapat. Macam rumput baru kena mesin rapat. Tetapi mengherankan, hujah-hujah tu telah dikeluarkan pada tahun sudah. Kenapa tahun ni ada perarakan? Tidak dapat dimengertikan. Tidak dapat dimengertikan. Sajalah katakan, sajalah nak balik dah, bukan ada apa pun. Sajalah damai Pulau Pinang. Kami orang Selangor lah ni, bukan orang Pinang. Kami dah tukar dah kami punya IC, kami nak pergi Selangor. Kami beli dah rumah kat Selangor, banglo 4 tingkat. Hampa mai lah tengok. Lepas ni aku nak berabus. Baik. Ikhwan wa akhawat a'azzakumullah. Tetapi sunnah ini stand dia jelas. Stand dia jelas. Kita ini malam ini kita bercerita tentang agama. Di antara sebab-sebabnya juga ada kaitan dengan Maulidur Rasul. Tetapi ada juga pihak buat sambutan seperti ini yang ada kaitan dengan Maulidur Rasul.
Apa beza kita dengan mereka? Sunnah ini tegas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, Nabi kata, la takhtassu lailatal jum'ati bil qiyam min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bis siyam min bainal ayyam illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Hadis Imam Muslim. Hadis ini ada dia punya istifadah di sisi muhadis. Nabi kata, Abu Hurairah dengar, Nabi kata, la takhtassu lailatal jumu'ah bil qiyam min bainil layali. Janganlah kau khususkan malam Jumaat dengan satu sembahyang yang tidak ada pada malam-malam lain. Sempena malam Jumaat kita ada ibadat khusus dan kita buat hanya pada malam Jumaat. Nabi kata jangan. Kalau nak buat malam bila pun boleh buat. Kemudian Nabi kata, wala takhussu yaumal jum'ati bisiyam min bainil ayyam. Janganlah kau puasa pada hari Jumaat dengan puasa yang khusus yang kau tak puasa pada hari-hari lain. Isnin sampai Khamis, Ahad, Sabtu ada, kita tak puasa. Jumaat saja kita nak puasa dengan puasa yang tertentu. Nabi kata jangan. Apabila ada hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, hadis inilah diangkat oleh ulama sunnah menjadi suatu pedoman bahawa di sisi ulama sunnah kita tidak boleh menetapkan satu ibadat dengan satu cara, melainkan mesti ada dalil daripada Nabi sendiri. Kalau Nabi menentukan malam ini ibadat ini, baru kita boleh buat malam ini ibadat ini. Kalau Nabi tak tentukan cara dia, Nabi tak tentukan ibadat itu, kita tak boleh tentu. Kita kena buat secara umum. Hadis-hadis seperti ini menyebabkan Imam Malik mengeluarkan pandangan dia. Kata Imam Malik, al-aslu sunnah wa kaifiyatu bid'ah. Kata Imam Malik, selalunya satu benda itu asalnya sunnah, tetapi caranya selalu bid'ah. Al-aslu sunnah, selawat itu sunnah, baca Quran itu sunnah, tetapi wal kaifiyatu bid'ah. Kau duk buat cara itu yang bid'ah. Tuan-tuan, kita ini Muslim, kita sayang dengan Rasulullah. Salahkah itu? Mana boleh salah? Itulah daripada iman. Tetapi menentukan hari tertentu, upacara tertentu untuk tunjuk kita sayang pada Nabi, maka itu adalah bid'ah di sisi ulama sunnah. Datang 12 Rabiul Awal nak buat marhaban, lepas tu nak buat perarakan, lepas tu buat ceramah, lepas tu buat makan, itu adalah bid'ah. Pasal apa? Itu acara tahunan pada hari tertentu. Sedangkan ulama sunnah tidak menerima 12 Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah. Apabila Muhammad bin Ishaq menyatakan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, Imam Malik mentajrihkan Muhammad bin Ishaq. Imam Malik kata jangan dengar cakap kawan tu, dia seorang Syiah, yang benarnya Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Imam Malik kata. Tapi bila datang 12 Rabiul Awal, orang pun bagi cuti sehari. Pengaruh apa itu? Pengaruh Syiah. Syiah dengan orang Melayu ni macam mana? Kita dengar rokok lah, subhanallah. Bercakap-cakap berhenti tak lagi. Itu. Dia besar pengaruh dia. Dia kalau, kenapa Syiah nak 12? Pasal imam dia imam 12. Saya tertarik bila, bila para imam sunnah ni menyebut, mereka ambil pada 20 April 571 Masihi. Dikatakan Nabi lahir pada tahun gajah, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Bukan kata ulama hadis datang membuat pembongkaran, ulama ahli falak. Ulama ahli falak membuat pembongkaran pada 20 April 571 Hijrah. Tidak ada hari Isnin pada 12 Rabiul Awal. Allahu Akbar. Bukan kata cari hadis, falak. Bukan pelak, falak. Itu dialah ulama hadis. Dia nak membuktikan hujah. Dia kumpul mengambil kiraan bulan, bintang, suasana dan iklim. Mustahil 12 Rabiul Awal jatuh hari Isnin, kerana baginda kata dia dilahirkan pada hari Isnin. Pasal itu dia suka puasa hari Isnin.
Ulama Falang kata pada tahun 571 Hijrah Masihi, 20 Rabiul Awal, tidak ada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Yang adanya 9 Rabiul Awal, jatuh hari Isnin, tahun gajah. Soalan timbul, 12 ni macam mana? 12 ni macam mana? Doktor kata kita pergi pejabat pendaftaran, kita tanya pasal bini kita ni dia kena penyakit apa? Hak baru penyakit suka lupa tu nama apa? Kan satu kena penyakit baru ni, dia bukan pasal hisap rokok dah. Dia bila main 60 70 kan, dia apa Alzheimer. Lupa. Dia nak bas pun dia tak tahu nak berhenti tahu mana. Dia lupa. Akhir kita tak tahulah, kita bini kita beranak berapa bulan. Kita pergi cek pejabat pendaftaran, dia kata bini hang beranak 9 hari bulan. Kan? Bini kita ni suka lupa. Pejabat pendaftaran kata 9. Bini kita suka lupa. Tahu dah penyakit lupa, tahu dah, tanya kat dia. Dia kata 12 kot. 12 kot. Bukan 12 betul 12 kot. Kita pun pergi tanya mak menakan, pak menakan belah bini kita. Bini kita beranak berapa? Dia kata 9 hari bulan. Dia pun tak ada kod betul ya. Kata kita ni punya sayang kat bini lah. Tak apalah ada orang lain buat kajian bini hang beranak 9. Tapi aku sayang kat hangnya pasal aku pakai tarikh mulut hang 12. Jadi tiap-tiap 12 kita buat upacara bersedih bini kita. Betul ke tak betul? Sahabat, bini enta beranak 9. Tuan, hari bulan tak penting tuan. Yang penting sayang saya kat bini dia. Walaupun dia ni lupa, dia bagi tarikh lupa, kira tak apalah, tarikh tu kira okey juga. Bukan soal lupa mengko, oi, hang ubah fakta. Hang ubah fakta dan hang layan orangnya nyanyuk. Apa hang ni? Ulama sunnah kata 9. Kita 12 juga. Pasal apa 12? Pasal ada di dalam apa nama sirah Muhammad bin Ishaq. Sirah yang terkenal. Kalau saya buat tangan saya macam ni, kitab dia separuh dada saya. Separuh ni kitab dia. Muhammad bin Ishaq. Syarah dia pun macam tu punya dok-dok. Macam-macam orang syarah. Tapi menghairankan, orang pakai Muhammad bin Ishaq, orang tolak Imam Malik. Siapa Imam Malik? Ulama sunnah. Siapa Muhammad bin Ishaq? Imam Malik kata dia ini bukan sunnah, dia ni Syiah. Tak laku ke cakap Imam Malik? Datang orang-orang kita, dia kata Allah, mereka ni tak ada benda nak cakap, berkelahi pasal tarikh. Dia kata kat kita, yang penting tarikh ke yang penting beranak? Macam ada kan duk berkelahi di luar hospital. Dia kata bini dia beranak 9, dia ni kata 12, bertumbuk. Yang penting 9 ke 12, bini hang mau beranak elok. Lah Muhammad dah beranak kan, cukup. Tak usah duk bincang tarikh. Kalau tak usah duk bincang tarikh, yang mai 12 duk bagi cuti ni pasal apa? Kalau tarikh tak penting, cuti 12 tu pasal apa? Sambut 12 tu pasal apa? Berharap pada 12 tu pasal apa? Kalau tarikh tak penting, tahun ni 9 tahun depan 12, tahun ni 9 tahun depan 12, barulah nama dia menghormati khilaf. Jadi tak 12 tendang masuk tos 9 tendang masuk tos sampah, 12 pakai. Bila kita nasihat, depa kata puak-puak ni memang depa bukan pandai pasal politik, depa cakap benda bagi pecah belah orang. Kepala otak hang. Boleh faham nak maksud saya? Allah. Dan kita tengok cara kita buat. Kita bersembang je. Kita tak ada nak buat marhaban. Tak. Itu kalau kita buat, bermakna kita telah mencipta satu kaifiat. Dan kata Imam Malik, wal kaifiyatu bid'ah. Kaifiat itu bid'ah. Bila ada cara, dia nak lahirlah kepercayaan. Betul tak? Bila ada cara, ada kepercayaan. Bila marhaban, bangkit berdiri selawat, ada tak kepercayaan? Kita kata my brother Muslim, for what you stand up? Hang berdiri pasal apa? Datang kepercayaan. Apa dia? Apa? Kat Nabi pun tak hormat. Aku hormatkan Nabi. Aku pakai cara Rasul, aku tak pakai selak pendek. Cuba main ceramah pakai selak katok, selak awal. Kata aku tak hormat Nabi. Yang aku duduk semain subuh ni pasal Nabi ajaklah.
Aku tinggalkan bid'ah pasal Nabi suruh tinggal. Semua orang boleh tinggal, dia kata. Tapi yang penting, dia kata, bila dengar nama Nabi memangkit berdiri. Memangkit berdiri. Habis tu orang duk azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mangkit berdiri tak? Dah lah, azan lain lah. Tadi hang kata nama dia kan. Habis hang baca tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mangkit berdiri tak? Hang tak mangkit berdiri, hang biadab. Mangkitlah berdiri, ni nama Nabi apa, tak mangkit berdiri, mangkitlah berdiri. Lepas tu ada pula selawat dan tahiyat. Stand up lah. Mangkit berdiri pasal apa? Ni selawat kat Nabi. Lepas tu duduk balik. Awak tak buat lagu tu. Dia pandai kata kita tak betul. Dia kata kita tak betul. Kita tak mangkit berdiri, dia kata kita tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bila selawat bangkit berdiri, saya Ustaz Lah Iraqi semua tengok sendiri dekat Baghdad macam mana orang Syiah bangkit berdiri selawat kat Nabi. Pasal apa? Pasal dia yakin Nabi hadir dalam majlis dia. Dia yakin Nabi hadir. Bangkit berdiri. Macam-macam selawat. Selawat kita pun ada, selawat dia tambah pun ada. Dia akan selawat cara Ahlul Bait pun ada. Dia akan bangkit berdiri. Berpegang-pegangan tangan. Sembuh atirillahumma qabrahul karim. Wangikanlah kubur tuan yang datang ini. Nabi datang cara yaqazah. Imam dia pun nampak. Imam dia pun akan menangis. Ya Allah, menangis. Menangis sungguh-sungguh. Bukan buat-buat. Menangis sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal Nabi hadir. Lepas tu Nabi pun macam beri penghormatan apa agak lebih kurang. Nabi pi, baru imam dia sedu-sedu tu hilang sikit-sikit, baru pakat duduk-duduk. Macam mana kita nak bangkit berdiri bila kita balik? Dulu pasal tak pi tu kita pun berdiri. Dulu. Lah kita dah tengok. Macam mana nak bangkit berdiri? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tashabuh dengan satu kaum, masuk kaum tu. Sana'ani ketika menghuraikan hadis ni dalam Bulughul Maram, dia kata orang fasik, orang mubtadi'ah dan orang kufar, kita tak boleh cenderung kepada mereka. Pakaian mereka kah, malbis kah, hay'ah mereka kah, perhiasan mereka kah, tambah akidah mereka, kita tak boleh cenderung. Kata Ismail Sana'ani, Amirul Hadith fil Yaman. Tak boleh, kata. Ada dalam Subulus Salam. Tak, kalau tengok Ali Basam Tawdihul Ahkam juga syarah kepada Subulus Salam. Lah ni ada terjemahan macam ni punya set dia ada 7-8 set. Boleh beli tengok syarahan mereka. Kita tak buat. Pasal Nabi kata tasyabuh kaum Syiah. Mereka kaum Syiah. Bagaimana kita nak tasyabuh kaum Syiah? Qardawi pun tak salam dengan orang Syiah ni. Kata Qardawi, apa hujah aku dah hafal Tuhan? Hang kata Aisyah jalang. Tak tahu kita pergi ambil budaya Syiah. Bangkit berdiri selawat. Lepas tu tanda sayang. Tanda sayang. This is wrong, my brother Muslim. Ini salah. Sayang bukan lagu tu. Yang ni kita dah jadi hulu, melampau. Nabi bukan suruh selawat lagu tu. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Simple hadis tu, boleh difahami walaupun kita tak mengaji mana. Nabi kata siapa selawat dekat aku satu dengan sayang dan rindu kat aku, turun air mata dia. Macam sahabat selawat kat Nabi. Hari-hari Nabi wafat, hari-hari orang kata tak lalu makan sampai tak teringat apa jadi. Hari pertama tanam jenazah Nabi ni, tak tahu berjalan ni jadi macam nabuh perut tengah laut, pendayung tak ada. Abu Bakar nak jalan pergi ke masjid, sedang-sedang sampai ke Uhud dia. Kepala dia teringat Rasulullah. Teringat macam mana keadaan kaum muslimin, pemerintahan negara ini macam-macam. Dia fikir Umar yang begitu hebat, yang begitu qawi sifat dia, berani, hebat, kuat dia macam tu, pun ada masa rakaat dia pengsan dalam solat. Bila sampai tahiyat akhir, dia berselawat pada Nabi dan Nabi Ibrahim. Orang tengok-tengok umat rebah ke bawah. Tak boleh tahan, jiwa jadi tak tenteram. Ketika itulah mereka banyak berselawat. Sembahyang malam dan berselawat. Ayat mata mereka turun kerana kenang ke Rasulullah. Satu selawat, Allah bagi 10 pada mereka. Tetapi daripada hati yang kasih. Hati yang kasih. Sampai ada cerita daripada rehlah-rehlah ini, orang yang buat kajian tentang para imam, kata mereka Imam Malik ini, dia pun tak pernah tengok Imam Malik selawat. Kerana Imam Malik tak berani selawat di khalayak ramai. Setiap kali dia selawat lebih daripada 2 atau 3, dia akan rebah. Allahu Akbar. Dia pun tak nampak Imam Malik selawat dalam majlis.
Kerana Imam Malik takkan selawat dalam majlis kata buku Rehlah Manaqib ini. Ini cerita buku-buku yang bukanlah benar sangat cerita dia. Tetapi nak diangkat menunjukkan cinta dan kasih itu. Bukan kita membida'ahkan. Lepas tu pula dia kata Salahuddin Al-Ayyubi orang mula sambutan maulud. Allahu Akbar. Itu bukan Salahuddin Al-Ayyubi, itu Salahuddin Kaci Maidin. Maidin Piche. Salahuddin Al-Ayyubi sunnah. Dia berkata bila Salahuddin, buku terpampang besar orang tulis dalam bahasa Arab. Orangnya mula sambut maulud Salahuddin. Pasal apa? Pasal dia mimpi bila dia nak masuk ke kota Baitul Maqdis tak boleh Yahudi kuat. Maka pada malam itu dia mimpi Nabi datang, Nabi kata Salahuddin, buatlah sambutan kepada hari aku, lepas tu hang akan masuk ke Maqdis. Tak tahu Salahuddin buat sebulan turut-turut. Daripada 1 Rabiul Awal sampai 12. Malam 12 itu dia buat besar-besaran, bagi makan ahli negeri, semua bagi makan. Ujung bulan itu dia masuk ke Baitul Maqdis, dia dapat menawan Baitul Maqdis berkat daripada sambutan maulud 12 hari turut-turut. Kesemuanya ini batil, mungkar, tidaklah aslalah, tak ada asal usul. Yang buat sambutan maulud ini kesemuanya berasal daripada Syiah. Dan Syiah yang buat sambutan maulud, Syiahnya ada Sufi dan tarekat Nur Muhammad. Di mana ada tarekat, di situ ada Syiah. Di mana ada tarekat, di situ ada bid'ah. Di mana ada tarekat, di situ ada benci sunnah. Anda tengoklah wajah ini di mana ada. Ada sunnah orang tak buat benda ni. Pasal apa? Dia perbikin hadis palsu. Tahun itu negeri akan aman. Tahun itu rezeki makmur. Tahun itu masyarakat akan jadi bersatu. Maka kata mereka, Raja Maghribi buat negeri dia tandus. Bila dia buat, tahun itu makmur. Kata mereka, Raja Sudan buat, tahun itu makmur. Sehingga mereka berhadapan dengan bala tentera, dapat benang. Kesemua ini asatirul awwalin. Cerita yang tidak ada asal usul. Kalau itulah betul, tentulah Umar buat dah lama dah. Umar lawan dengan Parsi. Parsi lah macam berita lah, Rusia dulu hebat, gagah. Biar Umar buat. Tetapi Umar tak pernah buat. Umar buat benda lain, Abu Bakar buat benda lain. Kita buat. Maka sunnah stand dia sama. Inilah cara kita. Cuma lepas ni kita kena berat ke 9 Rabiul Awal. Jangan 12. 9. Orang tanya Nabi beranak bila? 9 Rabiul Awal. 20 April 571 tahun gajah. 9 Rabiul Awal. Orang tukar ada gada, tukar ambil asal lagu tu. Syiah yang tukar, bukan kami. Oh, hampa dahsyat, nampak 9 lah. Hampa 9 dah, kami 9. Kami tak 12. 12 ni semua imam Syiah. Kami tak ada 12, bulan je 12. Bulan je 12. Kami Nabi beranak 9 Rabiul. Siapa kata? Imam Malik kata. Siapa kata 12? Muhammad bin Ishaq kata. Imam Malik kata dia Syiah. Jangan pakai cakap dia. Bila Imam Malik kata dia Syiah, kita nak pakai Imam Malik ke kita nak pakai dia ke? Imam Malik sunnah. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Tu mau tahu. Malaysia mazhab apa? Syafi'i. Tu guru dia kata. Dan bukanlah mencabar, demi Allah kita tak mau cabar siapa-siapa. Cuma kita minta lah kalau orang boleh buktikan Imam Syafi'i sendiri maulud Nabi dia kata hari apa. Cuba main satu kitab. Malaysia ini mazhabnya Syafi'i. Apa bukan? Malaysia ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maksud dia apa? Mazhab Syafi'i. Akidah Buasan Sya'ri. Tasawuf Imam Ghazali. Tafsir tak ada. Hadis tak ada. 3 aja. Akidah Abu Hasan, fiqh Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali. Habis 3. Itu aja kita. Tapi bila Dr. Abdul Rahman Khumaisi dia buat PhD dia, apa nama, i'tiqad mazahib arba'ah, akidah 4 mazhab. Akidah 4 mazhab. Dia dedahkan tak ada seorang imam-imam mazhab ni terlibat dengan Asy'ariyah. Tak ada seorang. Bahkan daripada Imam Abu Hanifah sampai Imam Malik sampai Imam Ahmad, kesemuanya mencela belajar tauhid cara ilmu kalam.
Abu Hasan Asy'ari sendiri menulis Al-Ibana fi Usul Ad-Diyanah. Dulu bahasa Arab orang tak boleh baca. Lah ada terjemahan Melayu, beli baca. Tak sampai pun RM15. Lagu tu punya besar buku dia. Dia berbesar Al-Ibana. Baca. Korang-korang tak jumpa hak Arab, hak Melayu tu jumpa Al-Ibana. Baca tengok. Apa dia kata tentang akidah ada dulu dan kemudian. Kita tak baca. Mazhab Syafi'i tak ikut. Bahkan ni ada buku pula. Ada buku tebal macam tu. Apa tajuk buku tu? Siapakah sebenarnya mazhab Syafi'i? Beli baca. Kalau tak tahu nak beli, saya tolong beli. Hampa bayar duit. Jangan tak bayar, mampulah aku. Hampa bayar duit. Tolong beli aja, tak payah ambil untung. Tolong beli aja. Mai letak hampa baca. Apa dia? Siapakah mazhab Syafi'i? Dia tulis. Lepas tu ada lagi satu buku pula. Beza Syafi'i dan Syafi'iyah. Allah. Beza Syafi'i. Lepas tu ada lagi satu buku pula. Beza mazhab 4 dan Wahabi. Lagi sempoi punya buku. Semua buku bagi orang marah punya buku ni. Beli je, baca, tengok. Nota kaki, tarikh, kitab, muka surat. Semua cantik dah. Lepas tu ada buku pula, siapakah yang awal-awal sambut maulud Nabi berdasarkan fakta. Ada buku itu. Daripada Arab diterjemah. Subhanallah. Mau apa sekarang? Bahkan orang perempuan sekarang ni ada buku. Hampa kena baca buku ni. Buku ni cukup bagus lah, ya Allah. Tak ada dah buku bagus, melainkan buku ni yang paling bagus. Yang pertama, buku Syekh Albani. Apa dia? Jilbab Mir'ah Muslimah. Diterjemah. Apa dia? Sekarang kita duk pakai tudung ni, kita bisa tengok ada ayat Quran yang suruh pakai tudung. Bisa tengok ada hadis suruh pakai tudung. Yang kata labuh macam mana, belah kan kiri turun lagu mana, kanan turun lagu mana, belakang kena turun macam mana, depan turun macam mana. Biasa tengok ada hadis tu. Mana ada biasa? Albani buat buku tu, dia bubuh nama Jilbab Mar'ah Muslimah. Tutup aurat cara muslimah, terbaik tu aja buku tu. Hampa kena baca buku tu. Buka buku tu tak bincang bab lain. Warna apa tak boleh pakai, tudung macam mana tak boleh pakai, beza tudung Kristian dengan tudung Muslim, warna apa tak boleh pakai, semua detail. Pegang buku tu satu aja, selesai masalah aurat. Albani tulis. Syekh Albani. Yang di Malaysia kata dia tak ada guru. Tak ada guru boleh tulis lagu tu. Tak ada guru tulis lagu tu. Ada guru marhaban. Tu ada guru. Tak ada guru tulis buku, ada guru menurun marhaban. Selawat bangkit berdiri. Allahu Akbar. Lepas tu ada pula buku sekarang orang. Buku ni semua buku sunnah. Saya tak promote buku-buku mubtadi'ah ni. Buku-buku sunnah. Apa dia? Wanita kaya dengan pahala. Allahu Akbar. Tajuk dia menyentuh hati. Wanita kaya dengan pahala. Lepas tu ada lagi satu buku. Surat terbuka untuk para isteri. Ya Allah. Sunnah. Surat terbuka untuk para suami. Pendek kata. Panjang tak kata lagi. Pendek kalau kata lah. Ya. Dunia hari ini, dunia ilmu. Sunnah datang kepada kita bertubi-tubi. Jadi ikhwan, tahulah kita sikit sebanyak apakah yang kita maksudkan dengan sunnah Nabi SAW. Sebagai akhirnya, saya nak tinggalkan antum dengan satu perkataan Ibn Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab mengeluarkan kata-kata, yang kata-kata ini saya ambil dalam Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Umar Al-Khattab mengeluarkan perkataan ini, dan perkataan ini kita kena buat satu renungan dalam hidup kita. Apa kata Umar Al-Khattab? Inna kunna azalla qaum fa'azzana Allahu bil Islam famahma nabtulu al izzah bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Umar bercakap ketika dia nak membuka Palestin, dia cakap perkataan ini, carilah dalam Bidayah wa Nihayah. Kata Umar, inna kunna azallal qaum, kita ini bangsa yang hina. Kata Umar, kita ini bangsa yang hina. Allah Akbar. Kita ini bangsanya hina. Umar ulang. Sedangkan Umar tu bangsa apa? Melayu, Mama, Jawa, Banjar, Boyan. Boyan panas sikit. Ada sensitif sikit. Kan?
Kan? Kita bangsa apa? Umar kata kita bangsa, kata boyang pun tengok ke sini lah, tak boleh tengok ke sini. Kita bangsa apa kata Umar? Umar bangsa Arab. Tapi kata Umar, inna kunna azalla qaum, kita bangsa yang hina. Bukan Umar nak menghina Arab, tidak. Umar nak habaq Islam itu besar. Kata Umar, fa'azzanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Islam ni mulia. Antara mamak dengan Melayu tak ada beza. Ni mamak lebih sikit sajalah, bukan ada beza apa. Tak ada beza apa. Dan mamak dia cerdik, betul tak? Mamak cerdik. Mamak masak kari tak buh santan. Mamak masak kari dia bubuh garam bukit. Mamak masak kari bubuh kari pulih. Betul tak? Cuba buat kajian pasal apa? Saya pun tak tahu. Saya jumpa dalam majalah sihat. Tiap-tiap bulan ada majalah sihat kan, para doktor, medik buat. Apa baca majalah tu? Dahsyatnya daun kari pulih. Hai, saya fikir-fikir dahsyat tu nenek aku no. Hebat otak. Tu orang kata beza gulai mamak dengan gulai Melayu, beza apa? Beza garam, beza santan. Dan lagi satu beza kara pulih. Melayu kara pulih dia tak makan, mamak dia tokak. Bukan kata dia makan, dia tokak tu kan. Rupanya baru kita tahu kan garam, kan apa tu? What we say in Malay rempah. Spices orang kata. Rempah. Rempah tu dia panas. Betul tak? Pasal tu mamak bulu rumah banyak. Kau tengok, boyang sikit bulu rumah dia. Mamak ni banyak. Pasal apa? Benda tu rempah tu dia panas. Panas. Bila dia panas, dia masuk dalam badan dia panas. Rupanya dalam majalah sihat kata, kari pulih tu menurunkan temperature darah. Subhanallah. Pasal tu jangan puh kari pulih sampai jadi rentung. Mamak tabuk-tabuk sikit-sikit, sekali lagi dia makan. Melayu buang. Melayu. Melayu semua kerja Rafi'ah pun buang. Semua buang. Lepas tu mamak santan. Tak ada santan. Garam bukit. Lah cuba tengok dalam majalah sihat dia kata apa? Garam kita duk makan ni menyumbang darah tinggi dan banyak penyakit. Garam bukit tidak ada kolesterol, garam bukit tidak ada darah tinggi. Allahu Akbar. Tidak. Mana mamuk? Macam mana mamuk? Tengok. Mamuk. Lepas tu mamuk, dia tak kena jantung. Okey. Dia sikit lah, dia tak pening kepala, sakit gigi, suara je tak ada. Tu je. Jantung cantik. Kita makan gulai Melayu dia bubuh garam, dia bubuh dia bubuh kerisik pun dia bubuh dalam tu. Dah ada santan, risik masuk lagi. 3-4 hari kena, nafas tak boleh. Cek doktor kata suspect heart attack. Ya dalam Melayu dengan mamak ni serupa, cuma mamak ni lebih sikit saja, tak ada apa. Mamak dulu masa dia buat nasi kandar, you remember my brother Muslim? Kan? Flashback the memory. Kan? Mamak dulu dia yang kata nasi kandar tu, pasal apa nasi kandar tu sedap? Pasal dia tabuk garam. Hampa tak tahu rahsia ni. Dia tabuk garam. Lepas tu, pasal apa nasi kandar lambat basi? Pasal dia buang tu apa? Oh, mesti putih-putih tu. Apa dia? Kanji dia buang. Kanji tu pula dia sejat. Ambil kanji tu mendidih, dia tabuk garam, dia bagi anak minum. Pasal apa? Budak kalau jenis cacing karawit makan, badan naik, cacing mati. Oh dahsyat. Tengok dulu mamak punya badan ke mana. Oi macam Big Show. Badan hebat-hebat. Nak kandang nasi. Mamak lah kecil. Mamak korang vitamin. Dulu punya mamak tengok misai gelintir. Dulu punya mamak kan, betul tak? Ibu jari je sama dengan ibu jari kaki, ibu jari tangan tu dia. Gondu-gondu. Besar-besar. Dulu punya mamak nasi ni nak cerita, bukanlah nak cerita maulud Nabi mamak tu. Cerita maulud Nabi itu bid'ah, cerita mamak tak bid'ah. Mamak dulu cuba tengok. What we say in Malay, apa? Enzyme apa? Ni dia keluar kat sini apa? Eczema ke enzyme? Enzim. Hey, yang dulu duk makan jilat jari ni siapa dia? Ni. Jilat jari.
Kalau makan nasi kan, makan dengan gulai punah-punah buat lagu tu dia lidah keluar. Apa tu? Siapa ada buat kerja tu? Mak Melayu tak buat. Kalau kita makan nasi gulai banyak buat lagu tu, dia kata tu dia darah macam mamak. Hang dah tak tahu. Pasal pada tarik benda tu apa? Awak mesti Melayu tadi. Melayu kata apa? Melayu pun tak tahu Melayu. Apa tengok dia jadi macam mana? Bila dia Islam tu, dia keluar dia punya azim tu, dia mencernakan ni semua jadi hadam. Dia tak jadi bila belahak keluar Kuala Lumpur balik tu, dia tak jadi masuk hadam macam tu. Mamak ni dia tarik kembang jari-jari dia. Lepas tu mamak, betul tak mamak lah? Nasi kandang, dia bukan pakai senduk, dia pakai tempurung. Dia cedok nasi tu pakai pungkong tempurung. Lepas tu nasi tempurung, nasi tambah pakai tangan kot, purung lagu tu. Ikan lah dia ambil dengan camca, kuih lagu tu. Tak tahu satu hari bila mamak ni model sikit, dia ambil dengan camca, terus orang kata, tak sedap lah nasi lah ni. Nampak tangan mamak tu macam mana, amboi, ya Allah. Lepas tu dia jahat, dia kata mamak nak masak nasi kandak, buah ganja. Larang lah buah ganja dalam tu. Allah, tak ada lah. Umar kata Melayu dengan mamak ni tak ada beza, cuma mamak lebih sikit saja, tak ada apa, tak ada beza. Tapi yang betul kata Umar apa dia? Allah muliakan kita dengan Islam. Kata Umar, famahma nabtulu al-izzah bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Kalau hampa tinggal kemuliaan Allah bagi, hampa cari benda lain, Allah bagi hina ke hampa. Allah bagi hina ke hampa. Pasal itu kita kena cari Islam. Tentu sebagai penutup sajalah saya sebut, kita dah merdeka berapa puluh tahun. Tapi kalau sebut satu cerita ni, dia jadi apa orang kata? Luka berdarah balik. Luka tu berdarah balik. Apa dia? Dalam Malaysia ni, negara orang Islam ni, kan? Pernah tercatat satu kes yang saya rasa orang mukmin tak akan lupa benda ni. Siapa dia sekalipun mukmin tak lupa. Apa dia? Dalam negara ni ada kes budak sekolah dibuang kerana pakai serban. Antum jangan lupa kes ni. Antum kena bawa bertemu Allah. Pasal apa jadi dalam negara orang Islam? Budak sekolah dibuang sekolah kerana pakai serban. Tak usah bincang hadis pakai serban tu martabat apa. Tapi di kalangan orang Melayu Muslim, pakai serban tu ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Pakai serban tu ada kaitan dengan Nabi. Dan budak ni dibuang sekolah pasal mai sekolah pakai serban. Bukan alasan jahat, bukan alasan vandalism, bukan alasan budak ni jahat. Alasan budak ni mai serban, mai sekolah pakai serban. Hakim kata pakai serban sunat. Kalau sunat maknanya boleh pakai, boleh tak pakai. Memilih pakai tak salah, memilih tak pakai juga tak salah. Tapi budak tu memilih pakai, dia dibuang sekolah. Kes ini luka dalam hati orang Islam. Dan hakim itu juga Muslim. Negara ini juga Muslim. Kenapa budak ni dibuang sekolah? Hanya kerana pakai serban. Banyak lagi kes budak tak buang sekolah, bawa video lucah, bawa dada, bawa ganja, bawa bukan-bukan, bawa pisau. Tak kena buang sekolah. Pakai serban kena buang sekolah. Kata Umar, hang campak Islam pergi ke tepi, Allah beri kehinaan pada bangsa kau. Pilihlah Islam. Pilihlah nak hidup cara sunnah. Kita akan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala dunia sampai akhirat. Ada soalan? Soalan apa? Lama lagu ni macam kan? Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.